buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, mudah-mudahan hujan menjadi rahmat pada kita hari ini, dan meskipun cabaran ini menyebabkan hanya beberapa individu saja yang sampai jadi apapun kita harapkan yang terbaik insya-Allah. Baik, kita sambung perbincangan kita. Kalau rasa mic ni macam terlalu tak jelas, bagi tahulah. Kalau dah yang ni ada, atau rasa macam tak beza pakai dua dengan satu. Kalau satu je sama. Sama satu tak dengar sangat, pelan. Nak bagi kuat, buka yang dekat TikTok. Ni tengah live kat TikTok. Jadi mic lain. Ada siapa ada TikTok? Tak ada. Semua tak ada akaun TikTok? Tak ada. TikTok ni orang muda. Tapi dah share dah. Di Malaysia sekarang antara banyak-banyak media sosial dah nombor satu TikTok kan. Dan kalau live, saya sebelum ni biasa dekat YouTube dengan Facebook. Tapi kalau kita tengok pada jumlah view dia, memang TikTok paling tinggi. Jadi sekarang ni mungkin tak ramai dekat sini, tapi kat TikTok nak dekat 1,000 orang. Jadi itu perubahan zaman lah kan. Jadi biasanya saya live kat TikTok, nanti saya download semula dan upload semula kat YouTube. Jadi maknanya kalau yang nak tengok lepas tu, kat YouTube lah. Kalau dekat TikTok memang dia hilang, live tu hilang. Lepas live, lepas tu hilang. Adanya potongan-potongan. Potongan ada, sebab kat TikTok kita tak lihat video daripada 59 minit. Sejam je maksimum, tak sampai sejam. Dan hari ni sebenarnya banyak orang belajar agama kat TikTok. Jadi kadang tak datang kuliah kan, dia belajar kat situ. Jadi kita kena inilah, kata bersama-sama memeriahkan, membantu kan, dengan perubahan zaman. Baik, kita sampai hari tu muka surat 205. Betul? Buku lama tak tahu muka surat apa. Dia tajuk bab yang ke-9, Allah menyukai kata-kata yang baik. Bawah subtopik kata-kata yang wajib. Bab 9 tajuk dia Allah menyukai kata-kata yang baik. Muka surat tak sama, jadi saya tak boleh sebut. Tengok kat depan isi kandungan tu, muka surat bab yang ke-9, muka surat berapa? 225. Buku lama 225. Kita ni maknanya kuliah kita dah lama sangat, sebab yang buku 225, yang tu buku baru tu. Buku baru bab 9, muka surat 196. Tapi kita dah sampai ke subtopik mengenai kata-kata yang wajib. Untuk buku baru, muka surat 204. Buku lama boleh tengok ada subtopik, tajuk kecil. Tajuk kecil yang pertama kan menghadapi pujian dan celaan manusia. Kemudian tajuk kecil yang kedua supaya aku berkata baik. Dalam tu ada tentang kata-kata yang wajib.
Kita sampai situ Ke bawah supaya aku berkata baik ada tajuk kata-kata yang wajib. Sebenarnya lama betul kuliah kita ni yang guna buku lama ni, maknanya itu cetakan pertama. Buku ni dah cetak 3 kali. Maksudnya tak tahu tahun berapa kita mula, lama sungguh Yelah, ni pun macam tahun ni pun last kuliah kita bulan 2. Itu PKP pun lama cuti kan. Kita kuliah bulan 2 ni bulan 5 kan. 3 bulan cuti. Tak banyak insyaAllah. Ni bab 9 semua ada 10 bab. Baik, kita tengok pada kata-kata yang wajib dalam ni bila sebut mengenai kata-kata yang wajib, tajuk subtopik dia supaya aku berkata baik. Kita tengok dulu hadis dia. Hadis dia kita cerita je lah. Hadis dia bab ni mengenai dengan satu ketika Sayyidatina Aisyah tu pernah mengumpat. Dia mengumpat depan Nabi dan kemudian Nabi tegur. Nabi tegur. Jadi bila Nabi tegur, maka Nabi katakan dekat Sayyidatina Aisyah, janganlah kamu berkata buruk, kan? Nabi suruh dia berkata dengan perkataan yang baik. Jadi yang kita bincangkan dalam bab ni ialah bila hadis Nabi suruh kita bercakap dengan perkataan yang baik, yang kita nak tahu perkataan yang baik tu apa. Pagi tadi saya ada kuliah tafsir Ibnu Katsir, ayat berkenaan perkataan yang baik juga. Jadi ni mungkin yang kat TikTok tadi ada juga live. Ni keselambungan dia lah, sambungan dia. Jadi Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah pernah disebutkan Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk yang pertama melakukan perbuatan yang baik, kemudian diikuti dengan yang kedua iaitu perkataan yang baik. Jadi kalau kita nak jadi orang baik, dia kena buat dua ni. Satu, perbuatan kita baik, yang kedua perkataan kita baik. Ada orang perbuatan baik tapi mulut Allah innalillah maknanya dia rajin, misalnya rajin mengemas kan, rajin susun barang, rajinlah menanam pokok kan, kira menyenangkan hati orang sekitar dengan pekerjaan kita. Kerja kita kemas kan, memang bersih, kalau membersihkan tu bersih betul ya, kita suka menolong, tapi sambil kita menolong sapu sampah tu mulut kita duk sakit ke hati orang keliling, maka dia tak jadi. Itu bukan kebaikan yang sebenar. Jadi maknanya bila kata kebaikan yang sebenar, dia mesti ada pada lidah kita juga, perkataan kita. Baik, jadi bila sebut mengenai perkataan yang baik, kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan perkataan yang baik. Sebelum ni kita faham dalam masyarakat kita bila sebut perkataan yang baik maknanya lemah lembut, sopan santun kan, yang tak menyakitkan orang. Tapi hakikatnya itu bukan definisi perkataan yang baik. Jadi kalau kita nak jadi orang yang bercakap dengan perkataan yang baik, kena belajar apa yang dikatakan sebagai perkataan yang baik. Bukan ikut apa yang kita faham dalam masyarakat. Sebab masyarakat kita akan faham kalau menyakitkan hati orang dia tak baik. Sebab tu orang tak suka kalau kena laser. Dia kata kalau misalnya ada orang ditegur dengan cara yang agak kasar, apa jawab dia? Dia akan kata, cubalah tegur berhikmah sikit. Maksudnya kita anggap kalau kasar je tak berhikmah. Tak, sebenarnya bukan macam tu kan? Ada ketika kasar itulah hikmah. Tengok keadaan. Ada ketika memang tak hikmah. Jadi hikmah ni maknanya bukan lemah lembut. Hikmah tu bukan maknanya sopan santun dan disenangi, tak. Tapi hikmah tu maknanya bijaksana. Kita boleh bercakap sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keperluan. Itu baru nama hikmah kan? Jadi perkataan yang baik, perkataan tu dikatakan baik hanya apabila dia memenuhi syarat, iaitu 2 syarat kan? Yang pertama, niat kita bercakap tu baik, dan yang kedua, perkataan yang kita ungkapkan tu sesuai dengan syariat. Dia tak bertentangan dengan syariat. Maknanya memang sebenarnya orang yang paling baik perkataannya ialah ulama. Kita kata ada je ulama laser kan, duk sakit ke hati orang. Yang pertama kita kena faham dulu ulama tu apa. Ulama ni sebenarnya orang yang berilmu, dan ilmunya ilmu yang tinggi, itu ulama. Jadi hari ni yang kita duk panggil ulama ni belum tentu ulama betul. Ulama hanya boleh dikenal pasti oleh ulama lain. Dan ulama ini hanya akan dipanggil sebagai ulama apabila dia beramal dengan ilmu dia. Jadi alim ni dia mesti ada ilmu dan amal dengan ilmu. Hari ni kadang-kadang ada banyak yang ada ilmu tapi tak amal. Itu bukan alim, dia bukan ulama. Ataupun dia nampak macam berilmu tapi sebenarnya tak pun. Banyak hari ni yang palsu-palsu kan, ustaz palsu kan,
Kan ada banyak dalam dunia ni. Nabi palsu pun ada, apatah lagi kalau sekadar ustaz, memang ada lah kan. Jadi yang boleh yang palsu ni boleh hidup sebab apa? Sebab banyak orang jahil. Kan? Kita ada pepatah yang sebut hanya jauhari yang mengenal manikam. Jadi yang mengenal ulama ni hanya ulama. Orang awam dia tak tahu. Kan dia tahunya wah nampak alim ni kan. Contoh saya pernah satu masa tu adalah seorang ibu ni, dia cakap dengan saya dia kata baguslah ustaz tu, dia kalau cakap tiap kali cakap memang keluar dalil, ayat Quran hadis banyak dalil dia suka sangat. Saya pun diamlah kan. Lepas tu satu hari saya pun mendengarlah penyampaian dia tu yang keluar dalil-dalil tu, rupanya salah belaka. Jadi orang awam mana tahu salah, tahunya bunyi bahasa Arab. Bila ditanya akhirnya tanya sembangan dia kata kadang-kadang dia sedar pun memang silap, tapi takkanlah nak tunjuk silap depan orang dia kata kan. Jadi dia kontrol je lah. Jadi memanjang silap sebab dia memang terlampau laju bercakap sampai tak sempat fikir. Jadi itu dia lah yang bagi tahu, memang dia kata dia selalu pun tersasul. Jadi yang salah-salah banyak tu rupanya tersasul-sasul. Jadi maknanya dia kalau silap sekali-sekala normal, tu sebagai manusia biasa. Tapi kalau terlampau banyak itu tak normal. Kan? Jadi intinya gini, maknanya kita ni takkan tahu orang tu betul alim ke tidak. Yang tahu tu orang alim. Sebab tu kalau dengar recommendation daripada seorang alim kepada alim yang lain, itu adalah budaya dalam dunia ulama ya. Dalam dunia ilmu keilmuan Islam, budayanya ialah kalau kita jumpa orang yang ilmu dia tinggi, kita akan dengan senang hati tanpa diminta, kita akan selalu bagi tahu ke orang ni ilmu dia tinggi, kita akan recommend itu. Kita akan sebut tanpa orang minta. Kalau orang minta itu jadi susah. Tak sebut salah gitu. Sebab kalau boleh jangan minta lah. Tunggu disebut. Jadi kalau ada orang alim yang merekomen orang alim yang lain, maknanya itu satu bentuk kita kata satu bentuk adat kebiasaan dalam dunia keilmuan. Sebab tu kita akan jumpa sebenarnya dalam biodata ulama ni contohnya yang paling sahih lah, yang semua orang tahu memang ulama betul, Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, itu level ulama sepatutnya kan. Imam Abu Daud yang penulis penyusun kitab hadis. Ulama-ulama ni selalu dapat pujian daripada ulama yang lain, hatta kepada buku-buku dia kan. Kitab Imam Sunan Tirmizi misalnya itu pernah mendapat pujian daripada ulama. Dia sebut barang siapa yang mempunyai Sunan Tirmizi di rumahnya, maka dia seumpama ada Nabi yang berada di rumahnya. Jadi maknanya dia memuji kitab dia tu sampai tahap kitab dia ni sangat bagus, seolah-olah ada Nabi di rumah. Itu selalu berlaku itu pujian-pujian yang macam tu. Jadi pujian ke atas ilmu itu bagus. Macam kita lah contoh kan tukang masak. Tukang masak ni kalau kita nak kenal betul dia ni tukang masak yang pandai masak ataupun tidak, yang kena kena mengadili dia bukan orang awam, bukan kita ni, tapi yang mengadili kena chef lah, chef international. Sebab apa? Sebab kalau kita yang mengadili makanan si tukang masak, apa yang boleh kita komen tentang makanan dia? Hanyalah rasa. Asal sedap je kita kata pandai masak. Padahal yang jadi sedap tu pasti Ajinomoto 0.5 kilo. Dia sedap sangat-sangat kan, melekat dekat mulut kita tu, rasa dia melekat. Bukannya dia pandai masak, tak. Dia buat perisa ni. Apalagi zaman sekarang ni banyak makanan masakan yang dia dah tak dia tidak dihasilkan daripada bahan-bahan original lagi. Misalnya nak buat biskut raya, memang disebut biskut raya cara mudah. Rupanya tengok cara buat biskut raya, pergi beli biskut lain. Kan ada kan? Biskut Mary lah, biskut Oreo tu bukan buat biskut, maknanya dia cuma olah biskut lain jadi biskut lain gitu. Dan maknanya tapi orang anggap tu lah yang mudah. Sebenarnya yang bersepi orang tua-tua kita tu lah masakan asli. Tapi orang yang pandai nak menilai ni masakan betul-betul orang ni pandai masak ke tidak, bukan budak-budak lah. Yang budak-budak dia asalkan coklat sedap, asalkan cornflakes sedap, Nestum sedap, padahal semua tu dah tak asli, dah diproses kan. Kita cuma olah je jadi benda lain kan? Yang asli ni yang betul-betul biskut raya yang dibuat daripada tepung, gula, telur, apa lagi bahan inti dia, esen vanila kan,
yang memang betul-betul lah bahan-bahan mentah gitu. Bukan diproses daripada benda lain, daripada benda yang dah siap. Jadi sama juga buat kek guna roti. Roti tu kan benda orang dah masak. Jadi kadang orang yang makan, sedap ni, pandai awak masak. Tak, tu tak dikira pandai masak. Sebab dia cuma olah. Dia pandai tu kalau betul-betul daripada tepung. Jadi maknanya yang pandai nak menilai hanya orang alim. Alim dalam bidang apa? Dalam bidang masak-memasak. Baru dia tahu, dia boleh bagi tahu ini daripada bahan apa. Jadi tu nilai je. Jadi maknanya sekarang ni dalam bab perkataan yang baik, yang tahu menilai satu perkataan tu baik atau tidak, itu sebab nak tahu baik atau tidak tu, perkataan tu mestilah ada pahala. Jadi siapa dia yang boleh kenal pasti perkataan ni ada pahala ke tidak? Dah tentu alim, orang alim, ulama. Jadi sebab tu kita kata yang orang yang boleh berkata dengan perkataan yang paling baik adalah ulama. Tak apa-apa dengar? Tak dengar? Tak jelas. Mic nak buat macam ni dah rapat dah ni. Kita cuba lagi ada 2 mic kat sini. Ni mic yang pertama. Yang tu boleh? Macam tu okey? Nak kena rapat. Bergema. Kalau bergema setting belakang. Dia biasanya kalau bergema ni dekat ada tulisan echo, ECO tu kecilkan dia. Bila dia besar dia akan jadi macam konsert lah. Suara konsert ni. Kalau konsert echo dia besar. Bukan echo lah. Echo ECO. Tapi kita test ini mic pertama, ni mic pertama, mana lagi jelas? Satu. Mic kedua. Mic kedua, 1 2. 2, yang ni 2. Rasa satu ni lagi kuat kan, tapi tetap tak kuat. Kalau nak yang jelas dalam TikTok. Ni sekarang ada live kat TikTok. Kat TikTok jelas insya-Allah. Tak jelas. Ini tak buka. Ini pun buka. Tengok ni kan. Subhanallah. Tu baru speaker dalam. Setengah jam dah kita. Saya pun jenuh menjerit tadi. Menjerit tu sebenarnya saya punya level menjerit setara tu. Dia tak lagi jauh. Baik. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, kita sambung semula. Jadi perkataan yang baik adalah perkataan yang apabila dapat pahala bila kita cakap. Jadi bila kita kata dapat pahala bila kita cakap, maka yang boleh mengenal pasti satu perkataan tu ada pahala hanyalah ulama yang paling tahu. Sebab tu kita kata orang yang perkataannya paling baik adalah ulama. Walaupun secara awam dalam masyarakat kita tengok, kadang-kadang orang alim ni bukan mesti pun perkataan dia tu lembut, sopan santun, kita suka dengar. Ada yang kasar, kan? Ada yang kadang-kadang kita tak suka dengar pun, dengar tidur, yang tak sedap pun. Tapi perkataan yang baik bukan itu nilainya. Sebab tu kita kata kalau orang awam dia pandai nilai sedap tak sedap je. Okay. Tapi inti dalam tu hanya orang yang berilmu yang tahu menilai. Sebab tu kedudukan ulama tu macam mana pun di sisi Allah dia akan lebih tinggi. Jadi cuma apa yang kita boleh buat adalah kita nak faham sekarang ni, bila disebut mengenai dengan perkataan yang baik, kita nak bercakap dengan perkataan yang baik. Apa yang kita perlu kenal pasti? Kita kena kenal pasti dalam perkataan kita tu supaya perkataan tu menjadi perkataan yang baik. Jadi yang perlu kita kenal pasti adalah pastikan status perkataan tu berhukum wajib atau sunat. Jadi kalau dalam buku tu ada yang kotak-kotak tu kan, perkataan yang baik ni maknanya yang ke atas dua ni, yang hukum dia wajib dengan sunat. Dia ada 5 hukum dalam Islam kan, wajib, kemudian sunat, kemudian harus, kemudian makruh dan juga haram. Ada 5 ni. Jadi yang kalau dalam buku yang baru ni dia berkala.
Yang berkala-ping atas ni wajib dengan sunat, tu je yang perkataan baik. Baik, perkataan yang harus ni, tengah-tengah ni, harus maknanya kalau cakap tak ada pahala, tak ada dosa. Itu harus. Baik, yang itu, yang di tengah ni maknanya dia tak termasuk baik lagi di sisi Allah. Kalau baik pada pandangan manusia, ya, tapi di sisi Allah tak. Dan kemudian makruh dengan haram. Makruh dengan haram ni confirm tak baik. Jadi isunya ialah hukum perkataan kita. Jadi perasan tak? Sehari kita bercakap berapa jam? Tambah wanita ni kan, memang ada kajian psikologi yang menunjukkan wanita boleh bercakap dalam sehari berapa ratus ribu perkataan kan? Berbanding lelaki sekitar 7,000 kan? Sebab tu kadang-kadang kita bercakap nak dekat setengah jam dah, tiba-tiba suami kita jawab gitu je kan? Atau kadang-kadang setengah tu terbalik, isterinya diam, suaminya bercakap. Tapi umumnya lelaki dan wanita memang yang paling banyak bercakap tu wanita. Itu secara umum. Sebab tu kalau kita sebut mengenai beletir, maka dia sinonim dengan mak-mak. Dan kalau ayah-ayah beletir itu jarang. Ada tapi jarang. Jadi maknanya bila perkataan yang kita keluarkan sehari kita keluarkan perkataan daripada pagi sampai malam, pernah tak kita nilai perkataan kita tu berpahala ke tidak? Yang berpahala saja yang akan bernilai ibadah, yang akan dikatakan sebagai perkataan yang baik. Yang tak ada pahala, dia bukan perkataan yang baik. Baik, jadi hari ni yang kita nak tengok kata-kata yang wajib. Jadi bila kata-kata yang wajib, muka surat sebelah nak sebut nama muka surat, buku lain. Kalau yang muka surat sama dengan saya 204. Buku baru yang baru maknanya pink, dalam dia ada warna pink. Baik, muka surat 204, kata-kata yang wajib. Baik, kata-kata yang wajib ni merangkumi sebarang kata-kata yang akan mendatangkan pahala apabila diungkapkan dan mendatangkan dosa apabila tidak diungkapkan. Jadi maknanya perkataan kita tu kalau cakap dapat pahala, kalau diam dosa. Jadi bukan semua diam tu baik, ada diam yang berdosa. Kata-kata ni seperti berkata benar dan mencegah kemungkaran. Konsep mengucapkan kata-kata yang baik ini adalah merujuk kepada konsep tanggungjawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Baik, tengok pada kotak-kotak bawah tu. Ada yang pertama hakimiyah ilahiyah, yang kedua risalah, yang ketiga khilafah. Yang tak ada buku buat-buat nampak je lah kan. Nak buat macam mana? Saya tak bawa dah sebab kita dah nak habis. Kalau ada yang nak boleh je kan, benda ni boleh jadi bahan bacaan. Dan di bahagian belakang buku ni pun ada banyak poster, kita boleh potong guna nak tampal-tampal kat mana kan, untuk peringatan. Jadi boleh je kalau memang nak. Tapi bagi tahu AJK lah, nanti AJK bagi tahu saya. Kalau nak saya bawa insya-Allah. Walaupun kita dah nak habis tak ada masalah untuk beli dan baca. Baik. Kemudian yang pertama hakimiyah ilahiyah. Dan hakimiyah ilahiyah ni maksudnya ialah Allah sebagai sumber hukum yang mutlak. Kemudian yang kedua di bawah daripada hakimiyah ilahiyah ialah risalah. Risalah ni maknanya Rasulullah SAW sebagai penyampai hukum Allah. Baik, yang ketiga bawah dia khilafah. Khilafah maksudnya manusia sebagai pelaksana hukum Allah. Ini kena faham, ini hierarki tingkatan tugas ataupun kita kata leluasa kita apa setakat mana kita boleh buat dalam hidup kita. Sebab kita nak sebut apa, nak sebut job scope, bidang tugas tak boleh juga kan. Sebab Allah SWT dia adalah sumber hukum yang mutlak. Apa pun hukum, tak ada siapa boleh reka hukum sendiri. Jangankan kata kita manusia biasa, Nabi pun tak reka hukum. Nabi SAW kalau ditanya soalan, Allah tak pernah turunkan ayat Quran, Nabi akan diam, tunggu ayat Quran turun. Itu Nabi kan? Kalau Nabi kemudiannya terus keluarkan satu-satu hukum, maknanya itu adalah yang Allah wahyukan. Sebab Allah dah bagi tahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Jadi Nabi ni kalau mengucapkan ataupun berkata sesuatu, maka apa yang Nabi ucapkan, yang Nabi ungkapkan adalah daripada wahyu Allah. Baik, maknanya Nabi tugas dia pun hanya menyampaikan, bukan untuk cipta apa-apa hukum. Walaupun kita kata sumber hukum salah satunya hadis kan, maknanya kena rujuk hadis hadis Nabi, apa yang Nabi cakap sebagai sumber hukum. Tapi Nabi tak keluarkan hukum. Nabi hanya menyampaikan hukum akam.
yang betul-betul boleh letak hukum hakam mutlak tu Allah. Boleh bayangkan kalau ada manusia yang cipta hukum. Banyak kan sekarang kan? Cipta hukum hakam ni macam ni. Contoh, Allah dah kata dah haram pakai macam tu. Misalnya pakaian kan, kalau wanita kan, okay, kita pakai macam ni. Allah dah bagi tahu tu haram. Nabi pun bagi tahu macam tu. Ulama pun dah sepakat kata yang tu tak boleh kan. Tiba-tiba kita kata itu untuk orang zaman dulu je. Ataupun pakai macam tu untuk orang Arab tu, tempat kita tak sesuai. Maknanya apa tu? Reka hukum. Kalau kita buat macam tu, maknanya kita dah mengambil alih kerja Allah, yang Allah adalah penentu hukum yang mutlak. Dan maknanya kat situ kita bukan setakat buat dosa simple, tapi kita mengambil hak Allah. Itu berat tu depan Allah nanti kan? Ibaratnya macam kita lah sekarang ni kan. Kita ni misal kata kalau yang ibu-ibu kan ada anak, katalah ibu ada anak kan? Kemudian kita nak sekolahkan anak kita di satu sekolah kan? Kita hantar dia dekat satu sekolah tu. Tiba-tiba ada jiran kita datang, dia keluarkan anak kita dari sekolah tu, dia masuk ke sekolah lain. Rasa macam mana? Ini anak siapa ni? Siapa mak dia? Kan? Kenapa dia tiba-tiba menyebut ambil anak kita hantar tempat lain, tak bagi tahu kat kita? Dia ambil hak kita kan? Maknanya kita akan rasa dia ni ambil hak kita. Dan hak kita nak tentukan anak ni nak masuk sekolah mana. Lepas dia tu ambil anak tu, keluarkan anak tu daripada sekolah yang kita masukkan tu, dia pergi hantar sekolah lain. Lepas tu kita juga yang kena mengambil anak tu sekolah. Kita yang susah kan? Tapi dia dah ambil hak kita. Apa perasaan? Bukan setakat marah rasa lebih pada tu. Tak pernah kan ada orang buat gitu kan tu? Siapa pernah mengalami? Itu perbuatan yang kita kata melampau lah ya? Perbuatan yang sangat melampau. Dan kalau itu hak Allah dan kita buat macam tu, maknanya kita kena jawab depan Allah. Jawab depan Allah, kenapa kita ambil hak Allah? Allah yang berhak menentukan. Jadi itu maknanya konsep dalam hakimiyah ilahiyah. Jadi kena ingat batas-batas kita sebagai manusia tak boleh sampai meletakkan hukum hakam, menetapkan hukum hakam. Baik, kemudian risalah ni maknanya konsepnya Rasulullah SAW sebagai yang menyampaikan hukum. Maknanya menyampaikan hukum daripada Allah SWT. Allah menetapkan dan Nabi menyampaikan. Dan kita kat bawah ni khilafah. Khilafah ni maknanya kita lah sebagai khalifah atas muka bumi, manusia. Manusia ni khalifah. Baik, apa kerja kita? Kita hanya melaksanakan hukum Allah. Jadi kena ingat batas tu, melaksanakan. Tak boleh ambil lebih daripada tu. Jadi melaksanakan maknanya apa yang Allah dah bagi tahu, yang wajib kita, maka kita wajib untuk tunaikan. Tak boleh cakap apa dah, mutlak. Ada banyak kan hukum hakam yang memang dah sedia ada dalam Islam. Quran dah sebut, hadis dah sebut, ulama sepakat kata tu memang hukum daripada Quran. Tapi kemudian banyak manusia yang sebut ini tak sesuai dengan zaman kita, ini tak sesuai untuk dibuat di tempat kita, hanya semata-mata dengan pendapat akal kita. Itu maknanya dah ambil hak Allah. Kena ingat kerja kita hanya melaksanakan. Jadi Allah dah kata okey, yang ni hukum dia macam ni, kamu buat. Tu je kerja kita. Laksanakan, tunaikan. Jadi untuk menunaikan kerja yang Allah bagi kat kita, macam mana cara dia? Cara dia kena belajar apa yang Allah suruh kita buat. Kalau kita tak belajar, maka kita tak tahu apa Allah suruh kita buat. Dan bila kita tak tahu apa Allah suruh kita buat, kesannya ialah kita takkan buat dengan perasaan kita ni orang baik sebab kita tak kacau orang. Banyak kan orang fikir asalkan tak kacau orang, dia orang baik. Dah kan? Dalam Islam kalau baik maknanya melaksanakan segala perintah Allah. Itu baru kata baik. Baik. Jadi maknanya bila kita kata kita sebagai pelaksana hukum, kita tengok di muka surat 205 sebelah tu, firman Allah dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mungkin ada salah cetak. In huwa illa wahyu yuha. Ada perkataan wama kat situ, nampak tak? In huwa illa wahyun. Lepas tu ada wama. Wama tu tak ada sepatutnya. Ada tak? Memang tak ada. Mana yang cetakan yang baru ni? Cetakan lama tak ada. Cetakan lama dah betul. Cetakan baru pula yang salah. Baik, jadi in huwa illa wahyuha. Ini contoh Nabi SAW sebagai penyampai hukum Allah.
Baik, kemudian hadis kat bawah tu, wa annal ulama hum warathatul anbiya. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Jadi selepas daripada kewafatan Nabi SAW, siapakah yang mewarisi tugas Nabi? Itu ulama. Kita kalau nak mewarisi tugas Nabi, maknanya kita nak jadi waris. Kita panggil waris, warisan, waris. Kita kalau jadi waris Nabi, maknanya kita orang hebat. Nak jadi waris Nabi, cara dia menuntut ilmu. Kalau kita dah lepaskan, misalnya ialah umur dah, kita kata dah, kita belajar ni mujur lah kan, mujur, kita nak tambah ilmu agama, maka jangan biarkan generasi lepas kita melakukan kesilapan yang sama. Jadikan dia orang yang berilmu, orang yang betul-betul mahu belajar. Dan kalau kita kata dah tak ada dah, anak kita pun semua dah kahwin, kita dah bercucu dah, cucu kita dah 27 dah. Dan sebab anak-anak semua dah kira habis belajar dah semua, cucu tu lah. Supaya kalau tak ada cucu, tak ada anak, tak ada semua, generasi masyarakat sekitar kita nak jadikan semuanya golongan yang mencintai ilmu, pewaris Nabi. Jadi kita ni bukan setakat kita nak jadi pewaris Nabi, tapi kita nak menghasilkan barisan pewaris Nabi. Ini kerja yang paling mulia. Tapi kena ingat, bila pewaris Nabi ni dijanjikan juga bahawasanya pewaris Nabi ni adalah golongan yang akan mendapatkan ujian yang paling berat. Paling berat. Sebab tu kita kalau dapat ujian apa-apa tak setara mana. Sebab Allah iktiraf ujian paling berat adalah golongan yang mengikuti jalan Nabi. Maknanya dia ulama dan berdakwah, itu jalan paling berat. Tapi kalau tiba-tiba berdakwah jalannya seronok, santai-santai, dapat anugerah piala pingat pula kan, maknanya ada yang tak kena kalau berterusan macam tu. Itu konsep yang disebut sebagai pewaris Nabi. Baik. Tengok kat bawah tu, perenggan bawah, sehingga hari ini manusia ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi Allah untuk menyampai dan melaksanakan hukum hakamnya. Manusia tidak punya hak untuk mencipta hukum sendiri sesuka hati. Sebaliknya, jika terdapat hukum yang tidak dijelaskan secara nyata dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia memerlukan ijtihad yang hanya layak dilakukan oleh para ulama yang ahli dalam bidang tersebut. Dan ijtihad tu apa? Siapa tahu ijtihad tu apa? Tak tahu. Nak tahu ke tak? Dia ijtihad ni maknanya satu usaha untuk mengeluarkan hukum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Cuma isunya, sebab sampai situ je lah, satu usaha untuk mengeluarkan hukum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Atau kat footnote tu ada suatu usaha yang bersungguh-sungguh dan menuntut kepayahan serta memerah fikiran untuk mendapatkan suatu hukum bagi suatu permasalahan agar sesuai dengan aturan agama. Boleh nampak kat footnote bawah, nota kaki. Jadi ijtihad maksudnya usaha yang bersungguh-sungguh dan menuntut kepayahan, dan juga kita kena perah fikiran untuk kita dapatkan satu hukum bagi suatu permasalahan supaya sesuai dengan aturan agama. Mudah ceritanya, satu usaha sungguh-sungguh yang kita buat, struggle yang kita buat untuk keluarkan satu hukum yang tidak dijelaskan dalam Quran dan Sunnah. Jadi dalam Quran tak sebut, hadis tak sebut. Tapi kita tak boleh kata bila tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, maknanya kita boleh reka hukum. Tak boleh. Islam dia tak macam tu. Jadi macam mana cara dia? Kena cari juga dalam Quran, dalam hadis, macam mana supaya penjelasan yang nampak umum dalam hadis atau dalam Al-Quran tu menjelaskan hukum ini. Contoh ijtihad ni, contoh dia hukum merokok. Itu tak ada dalam Quran kan? Tak ada dalam hadis kan? Jadi bila tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, maka ulama nak keluarkan hukum, dia tak boleh ikut suka hati. Dia kena ijtihad. Itu nama ijtihad. Jadi macam mana cara dia buat? Maka dicarilah dalam Quran ada sebut apa. Diteliti dulu rokok ni apa, apa kebaikan, apa keburukan, apa sifat-sifat dalam rokok ni. Baik, sifat-sifat ni ada sebut tak dalam hadis? Sifat-sifat ni ada sebut tak dalam Quran? Kalau ada, maka dikeluarkan. Jadi dia ada kaedah dia. Kaedah keluarkan hukum. Bukan senang. Ulama-ulama nak keluar hukum bukan senang. Kita senang komen kat media sosial kan.
Kan lepas ustaz ni jelaskan kata yang ni haram hukum dia, tiba-tiba kita kata pada saya kan yang ni sepatutnya harus, kita boleh buat. Senang je keluar hukum. Tanya dalil apa? Tak adalah. Fikirlah, dia kata kan. Fikirlah, logik kan. Tak boleh. Hukum bukan pakai logik. Hukum dia kena pakai dalil. Atau mungkin isu sekarang, apa yang tak ada zaman Nabi? Contohnya susu ibu, bayi tabung, ataupun ada susu tabung, susu ibu tabung, susu tabung ibu. Ayat dia susu ibu tapi ditabungkan ya. Jadi dia kumpul semua susu ibu tu, digabung, combine semua sekali, dijual. Itu berlaku di Eropah sana kan. Isunya ialah berlaku tak kes anak susuan. Sebab dalam Islam ada anak susuan kan. Anak susuan akan berhukum hakam macam adik-beradik. Jadi dia jadi mahram, tak boleh kahwin, sampai ke nanti ada kaitan dengan siapa adik-beradik dia semua. Jadi bab aurat, dia akan ada banyak konsekuen. Jadi perlu dibincangkan. Zaman Nabi tak berlaku. Sebab zaman Nabi simple je kan. Kalau ada ibu yang tak cukup susu, tak payah beli, pergi hantar dekat ibu yang banyak susu kan. Kat Malaysia jarang berlaku, tapi ada orang buat. Saya anak saudara saya ada yang dia sepupu sekaligus adik-beradik susuan. Jadi mak saudara susukan anak saudara. Itu boleh. Jadi untuk dia ni, dia kalau pergi rumah sepupu dia boleh buka tudung. Sebab hak sepupu dia ni memang status sepupu, tapi adik-beradik susuan. Tapi adik dia tak boleh. Sebab adik dia tak sesuai dengan adik-beradik yang sepupu tu. Itu yang kadang-kadang dia budak-budak kan, dia tanya, kenapa kakak boleh, tak boleh buka tudung, kita tak boleh. Dia contohlah tu kes susuan. Dia ada impak hukum. Jadi si kakak ni tak boleh kahwin dah. Itu kan sepupu kan, tak boleh kahwin dah dengan sepupu-sepupu. Adik ni masih boleh. Sebab dia bukan anak susuan pada mak saudara ni. Biasanya mak saudara tu boleh susukan sebab dia pun bersalin sekali kan. Bersalin ada baby, jadi ada susu. Masa tu adik dia pun bersalin juga, jadi ada susu. Boleh dah dia susukan. Yang adik dia tak cukup susu, kakak dia terlebih susu, dia bagi. Dia susukan. Sebaiknya macam tu. Saya ingat ada ni kalau cari kan dekat Kuang ni kan. Kan ada orang terlebih susu, dia buang-buang ni kan. Sampai dah susukan anak pun masih lagi kena pam, terlampau banyak. Ini sepatutnya dia sebenarnya memang boleh jual lah, cuma bukan jual dalam packaging. Susu ibu susuan ni, kita kalau hantar anak ke ibu susuan, kita bayar upah. Zaman Nabi tu dia bayar upah, itulah beli. Jadi ibu kalau susu banyak, boleh jadi bisnes. Dia ambil bisnes susu ibu. Janganlah niat bisnes. Kalau macam tadi mak saudara susukan anak saudara, dia tak bayar. Cuma atas ihsan kita tahu menyusukan tu satu pekerjaan yang tak mudah. Tak mudah kan. Masa kita menyusukan baby tu, tak boleh nak buat benda lain kan. Kalau boleh sambil makan pun, makan makanan tertentu je. Makan dia kena pakai sudu kan. Kalau makan burger boleh tak? Sambil baby duk menyusu nak makan burger. Orang tu tak bagi. Itu pantang-pantang dia. Maknanya memang tak boleh buat benda lain. Maknanya terbatas lah benda yang ibu tu boleh buat masa dia menyusukan. Jadi atas ihsan kita, bagilah upah. Memang zaman Nabi pun memang ada upah. Ibu susuan ni ada upah. Jadi memang ada manusia yang Allah bagi susu dia banyak. Dia memang semula jadi, ada juga kan memang keturunan dia dah. Jadi maknanya itu hukum hakam yang perlu dipelajari untuk akhir zaman ni, bila berlakunya benda-benda yang tak ada zaman Nabi. Itu nama ijtihad. Jadi hukum yang belum ada zaman Nabi, tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Ulama kena keluarkan hukum. Sebab tu kita kena hormat ulama-ulama ni, hidup dia untuk umat. Dia tak ada fikir nak jalan-jalan makan angin, nak makan-makan, tak ada. Jalan-jalan makan angin ke, jalan-jalan cari makan ke, tak ada dalam hidup dia. Semua dalam hidup dia memang untuk berkhidmat kepada umat. Study. Untuk apa? Untuk memudahkan kehidupan kita. Kalau tak ada hukum hakam tu, susah kita. Kita tak tahu ni, banyak benda-benda moden sekarang ni. Ni kalau keluar hukum sekarang, nak kena keluar hukum ni pakai filter. Bukan filter air kat rumah tu, filter kecantikan online kan. Dekat TikTok banyak filter kan. Filter-filter ni ada hukum sebenarnya. Bukan semua filter halal pakai. Ada filter yang haram, bahkan dilaknat.
Cuma tak keluar lagi lah perbahasan sebab filter-filter ni masih baru kan. TikTok ni rasa baru naik je kat Malaysia ni. Apa dia filter yang haram, yang bahkan dilaknat? Itu antaranya filter wanita tapi pakai filter lelaki. Ada janggut-janggut, tumbuh jambang-jambang semua, tapi filter lah kita tak pasang. Jadi hari ni generasi anak-anak hari ni sangat bahaya. Dan mereka ni mengubah jantina dengan sangat mudah. Video-video yang kan kadang buat video dia seorang, tapi dia buat berlakon jadi mak, jadi anak, jadi bapa, kejap jadi lelaki, kejap jadi perempuan. Itu dosa. Dan hari ni orang anggap biasa. Bahkan di sekolah cikgu-cikgu ajar anak murid buat macam tu. Persembahan lakonan di sekolah, kan, anak murid dia lelaki disuruh pakai baju kurung, budak perempuan pakai tudung. Dan anak murid dia lelaki disuruh pakai pakaian cikgu perempuan untuk berlakon atas pentas. Itu dilaknat Allah. Berpakaian dengan pakaian lawan jantina. Baik, filter-filter ni kesan dia nanti bila dia perempuan misalnya, dia perempuan tak berapa nak lawa pun, dia pakai filter lelaki, tiba-tiba nampak handsome. Apa akan muncul dalam fikiran dia? Baik jadi lelaki, kan? Kena pula orang puji-puji dia. Dekat live tu lah kan, ada live ke ataupun ada komen-komen orang puji-puji. Dan memang ada berlaku sebenarnya scammer online berkahwin sampai kahwin ni. Dan wanita itu tidak tahu bahawa suaminya perempuan. Dia tak tahu suami dia perempuan. Kenal dekat online pakai filter. Jadi memang macam lelaki betul lah kan. Bila jumpa tu macam mana pula, dia jenis muka opa-opa. Muka opa ni Korea kan, muka perempuan. Kulit gebu, putih, tak ada janggut, licin tu, itu muka perempuan kan. Orang lelaki sepatutnya macho lah kan. Kadang boleh fikir macam mana lah dia nak bertindak untuk melindungi keluarga, nak menjalankan tanggungjawab suami kan, melindungi keluarga, nak menafkahi, nak apa, kita kata dia kena berdiri sebagai lelaki yang penuh ketegasan. Tapi kalau dah muka macam tu lemah lembut pula kan, macam mana nak jalan tanggungjawab dia? Itu maknanya konteks bagaimana filter-filter ni juga perlu kepada hukum hakam dan perlu kepada satu bentuk usaha untuk kita memahami dan menjelaskan kepada masyarakat. Dan yang kemudian misalnya dia pakai filter yang mencantikkan makeup. Sekarang makeup tak payah beli dah, pakai filter je kan? Jadi pakai makeup macam-macam tu, boleh mata boleh jadi purple. Kita padahal muka bangun tidur tengok je kat handphone terus jadi comel-loteng macam model atas pentas. Dan kadang tak kenal pun tu muka kita. Ustazah tahu mana saya main lah. Main tu pasal apa? Pasal nak tahu hukum tapi tak upload. Tu je. Kita test kan, test nak tengok kan. Ini maknanya ada setengah filter tu. Ini supaya realistik. Saya tak bercakap hanya atas angin, tak tahu apa-apa dah. Saya dah test. Ada screenshot tu. Saya main dengan anak saudara, saya tunjuk kat anak saudara. Anak saudara gelak. Muka holah ke ni? Ada muka Jepun, ada muka macam-macam muka. Ikut kita nak muka orang kulit hitam boleh, nak muka Korea boleh, nak muka orang putih kan? Ada macam-macam filter. Yang akhirnya memang ada doktor kesihatan yang mengatakan dia doktor kecantikan, kesihatan kecantikan. Dia pun risau. Dia kata dengan fenomena filter ni akan membuatkan lebih banyak anak-anak generasi depan ni yang akan buat operation plastik. Dengan cara apa? Senang je. Dia buat filter, lepas tu dia tengok muka mana paling dia suka, cantik tu, dia screenshot, dia tunjuk kat doktor, saya nak muka macam ni. Senang je. Kalau dulu kan susah kan. Dulu nak explain, saya nak hidung macam ni, nak mata macam ni, susah. Sekarang buat je, dah ada dalam filter. Dan itu bahaya. Itu yang difikirkan oleh generasi-generasi lepas ni. Itu makna hukum. Kalau yang bermakeup sampai muka tak kenal ada tu, bulu mata kemelentik kan, mata yang sepek jadi bulat kan, jadi kening tiba-tiba jadi tebal kan, jadi kok cantik lah kita kata. Yang kita hanya akan dapat muka tu kalau ada makeup. Sebelum ni kalau orang tak pandai makeup, dia takkan dapat lah muka macam tu. Dia tak dapat tengok lah muka dia cantik dengan makeup-makeup. Sekarang ni tak pandai makeup pun boleh. Dia tengok buat filter, lepas tu dia pergi dengan jumpa tukang makeup, aku nak muka macam ni. Dan itu dosa. Dan kalau dengan filter makeup-makeup macam tu, dia tampil di khalayak media sosial. Jadi tadi itulah, kalau saya main, saya screenshot, tengok sendiri dengan anak-anak saudara. Okey, tak apa. Yang tak bolehnya upload. Bila upload, dosa. Maknanya sama dengan hukum kita bermakeup keluar rumah. Kan tak boleh.
Makeup yang melampau. Apalagi memang sampai tak kenal, filter terlampau tebal. Ada filter boleh gabung 2-3 filter sekali masuk. Jadi itu maknanya konsep yang ada pada hari ini, yang maknanya kita perlu fahami, itulah yang dikatakan sebagai ijtihad, dan itulah usaha ulama-ulama ni untuk menjelaskan mengenai dengan ijtihad. Baik, muka surat 206. Kita tengok, apabila sesuatu hukum telah jelas dan nyata melalui nas syar'i atau ijtihad para ulama, maka tugas manusia adalah untuk menyampaikan hukum hakam tersebut secara benar, sekalipun ia bertentangan dengan hawa nafsu. Manusia tidak dibolehkan menyembunyikan kebenaran atau bercakap bohong, sama ada dalam urusan agama maupun urusan dunia, melainkan di sana terdapat mudarat yang besar sekiranya dia bercakap benar. Dan Ibnu Arabi telah menyatakan beberapa perkara penting yang perlu diambil perhatian dalam percakapan yang benar. Ibnu Arabi kata, maradun fil aqwal, maradun fil aqwal ni maknanya penyakit dalam perkataan. Perkataan kita ni ada penyakit. Kaliltizam qaulal haq fa innal ghibah haq wa qad naha anha. Adalah contohnya seperti kita terlampau berkata benar, jujur sangat, betul bendul. Bahasa itu jujur sangat, sehingga dia kata bahawa dalam kejujuran itu ada yang tak betul. Contohnya apa? Mengumpat itu benar, tetapi Islam melarangnya. Maknanya haram hukum dia mengumpat. Tapi mengumpat tu cakap betul kan? Cakap benar, jujur. Itu salah, itu penyakit dalam perkataan, dalam kejujuran. Tak boleh terlampau jujur. Dan wan nasiha fil malahiq wa hiya nasiha madmumah. Dan juga nasihat di tempat awam adalah nasihat yang tidak baik. Wa kalman wa tahadduts bima la ya'ni wa nahwa dhalik. Sama juga halnya mengungkit-ungkit serta bercakap dalam perkara yang tidak berkaitan dengan dirinya sendiri, iaitu tidak berfaedah dan sebagainya. Baik, ini penyakit dalam perkataan. Maksudnya jujur baik. Kalau orang tanya apa hukum bercakap jujur, okey, baik, kita kena ambil gini, kaedah umum hukum hakam, dia ada kaedah umum. Umumnya jujur tu baik, tetapi terlalu jujur tu yang tak baik. Contohnya tadi mengumpat tu, kadang-kadang bukan kita nak mengumpat, tapi ada orang tanya kita. Contohnya dia tanya, awak tahu tak kenapa makanan kita cepat sangat habis ni? Makanan jamuan kita ni cepat sangat habis. Kita kata, ada orang duk kutip bawa balik. Bukan musim open house kan, banyak kes ni, orang kutip bawa balik. Awal-awal baru sampai dah balik, dah bawa balik dah. Lepas tu kita pun kata, siapa dia yang bawa balik? Orang yang tanya tu bukan AJK kadang. Yang tanya tu tamu datang juga. Kita pun kata, adalah orang-orang duk bawa balik. Baik, yang tanya tu dia nak tahu ke dia nak buat sesuatu? Nak tahu je biasanya. Sebab dia bukan siapa-siapa, dia tamu juga. Dia cuma nak geram, nak sakit hati, lepas tu nak cerita ke orang lain pula. Jadi kalau itu keadaan dia, tak boleh cerita, tak boleh cakap siapa. Kalau AJK tanya dan AJK nak buat tindakan, okey boleh. Tapi kalau AJK tanya tapi nak tahu juga, tak boleh juga. Maknanya dia kena ada tindakan. Baik, katalah dia tanya, kemudian kita tanya siapa, dia pun terlalu jujur bagi tahu nama orang tu. Akhirnya pergi mengumpat satu kampung nama orang tu. Jadi maknanya terlampau jujur, tak boleh. Dia boleh bagi tahu kalau ada tindakan tu, kena ingat tu je beza. Beza dia. Jadi maknanya mengumpat ni benda betul. Sebab tu kadang-kadang kita dah bincang bab mengumpat sebelum ni kan. Kadang-kadang kita tengah mengumpat, lepas tu orang mai datang cakap dengan kita, awak ni mengumpat tak baik. Kita kata, ni bukan mengumpat, ni betul-betul. Bila kata betul-betul, makna mengumpat lah. Kalau tak betul, makna apa? Fitnah. Jadi kalau betul mengumpat, kalau tak betul fitnah. Maknanya asalkan cerita tu benda tak baik tentang orang lain, maka dia antara dua tu, antara mengumpat atau fitnah. Kalau mengumpat, maknanya kita bercakap jujur, dan itu benda yang tak baik. Baik, termasuk juga perkataan yang tak baik walaupun jujur ialah menasihati orang tapi di khalayak ramai untuk memalukan dia. Itu tak baik. Nasihat tu takkan ada makna. Hari ni banyak orang buat kan kat media sosial. Jadi bila dia nak nasihat orang tu, dia pakai posting-posting, buat posting-posting kan, dia tak depan pun dengan orang tu. Baik, dan kalau apa lagi dalam bentuk yang memalukan, dalam bentuk yang
dengan emosi. Kita konon nak menasihati tapi pakai emosi. Itu perkataan yang tak baik. Walaupun dia nasihat. Jadi nasihat ni dia ada kaedah. Memang ada orang yang jenis dia kena nasihat macam tu baru dia berubah. Ada juga. Tapi kena ingat, ada step by step dalam menasihat. Step pertama adalah bersemuka, bertentang mata, 4 mata. Dan kita dengan dia sahaja. Lepas melalui cara tu tak berkesan dan memang nampak dia ni sengaja sebab dia rasa bila kita bercakap dengan dia saja, untuk apa dia berubah? Dia rasa tak ada kepentingan dunia yang dia dapat. Tapi bila kita cakap di khalayak ramai, cepat dia berubah. Kenapa? Sebab orang semua tahu. Ada orang macam tu. Atau mungkin contohnya dalam bab hutang kan. Hutang ni, cara kita nak minta hutang, jangan terus kita announce dekat khalayak ramai. Ada orang terus masuk grup, terus announce dekat Facebook, terus bagi tahu kat semua orang dia ni hutang tak bayar. Tak boleh. Itu bukan cara pertama. Cara pertama kena cakap dengan dia dulu. Kalau WhatsApp PM dia dulu, minta dulu hutang tu. Dia tak bagi, baru pergi pada step yang kedua, bagi tahu kepada keluarga dia. Jauh sikit kan, supaya keluarga dia boleh push dia untuk bayar balik hutang kita. Kalau tak juga kita pergi kepada pihak berwajib misalnya. Kalau tak juga maka boleh masuk dalam grup. Grup apa? Grup Kampung Kuang dan Jemaah Masjid Islahiyah tu. Itu dah ramai dah sikit tau. Kalau dia masih lagi tak makan saman, bagi tahu kepada dunia. Baru boleh. Setelah melalui step by step. Macam mana nak bagi tahu kepada dunia? Masuklah kat Facebook, TikTok, YouTube. Bagi tahu habis. Tapi syarat dia dah pun usaha untuk cara sembunyi. Itu kaedah nasihat. Jadi dia tak boleh terus je bagi tahu umum macam tu, tak boleh. Tak boleh terus announce memalukan dia, tak boleh. Itu perkataan yang tidak baik walaupun isi kandungannya nasihat. Baik, termasuk juga mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit ni, kita ungkit segala kebaikan kita, sedekah yang pernah kita bagi. Kalau kita sebut ulang-ulang kali, maka dia walaupun yang kita sebut tu betul, tapi dia tak baik. Ini hati-hati. Ibu-ibu biasa buat kat rumah kan. Bila bergaduh. Time bergaduh tu lah nak keluar balik benda-benda kita pernah buat 15 tahun yang lalu. Cerita sebelum kahwin pun keluar. Tambah-tambah yang kahwin dengan kawan sekolah menengah kan. Cerita sekolah menengah keluar. Habis keluar semua benda cerita sampai keturunan anak nenek moyang ni, daripada 7 keturunan yang lalu sampai 7 keturunan ke bawah kan. Semua cerita. Semuanya kita sebut-sebut balik. Pertolongan kita kepada arwah nenek dia contohnya, habis kita sebut balik. Maka benda tu betul kan? Memang jujur kan? Benda tu betul berlaku, tapi itu tak baik. Itu yang kita kata, maknanya terlampau jujur juga bukan mesti baik kan? Tu kalau kita nak tengok pada perkataan yang wajib. Dan sama juga bila kita banyak menyebut hal orang lain. Bila sebut tentang perkara yang tidak berkaitan dengan diri ni kan? Maksudnya kita sibuk untuk bercakap mengenai benda yang tak ada kaitan dengan kita. Maksud tak ada kaitan dengan kita tu ialah busybody. Dia kenapa nama dia busybody? Body siapa yang busy? Kan perkataan dia busybody kan, nak menyebut ni. Kenapa dia jadi busybody? Apa asal usul dia, siapa tahu? Busybody maknanya sibuk badan kan? Badan siapa yang sibuk? Mungkin kita lah kot, badan kita ni terlampau sibuk kan, terlampau sibuk nak fikir orang lain, nak cakap pasal orang lain. Ini termasuk benda yang memang bercakap pasal orang lain tu benda betul. Benda yang kita cakap tu betul, tapi itu kejujuran yang tak baik. Jadi sebenarnya untuk jadi orang baik betul adalah salah satu filter penapis yang kita kena letak dalam diri kita dalam nak bercakap, ialah menapis perkataan-perkataan yang kita nak cakapkan mestilah hanya perkataan-perkataan yang mendatangkan faedah kepada orang yang mendengar. Jadi kalau yang jujur-jujur tadi tapi mengumpat, kemudian busybody, jujur semua tu, tetapi ada kebaikan tak untuk orang yang dengar? Tak ada. Maka dengan tu, maka perkataan tu bukan perkataan yang baik meskipun ia benar. Jadi pendek kata, memang orang beriman ni kena berfikir sebelum bercakap. Kita kata habis macam mana kita ni kalau bercakap tak boleh break, tak boleh nak stop. Dia bagaikan air yang mengalir. Tak boleh nak cakap, tak boleh nak berhenti, dia jalan je. Macam mana nak buat?
Dan dia boleh jalan macam saya 1 jam ni jalan dan bercakap kan, tak berhenti. Kalau berhenti, orang lain pula bercakap. Orang lain akan tengok, kenapa saya berhenti ya? Tu sakit tekak ke apa tak tahu kan. Memang flow bercakap, tetapi sebab tu kadang-kadang bila menyampaikan ilmu bercakap mengajar ni penat otak. Sebab cakap kan tak boleh berhenti, tapi otak juga tak boleh berhenti. Jadi dia kena berjalan, bergerak, berfikir seiring dengan apa yang dicakapkan. Tapi sebenarnya itu latihan, latih tubi kepada kita supaya setiap hari dalam kehidupan kita, kita belajar untuk berfikir semua benda yang kita cakap. Jangan selalu cakap, lepas tu tiba-tiba, tersilap. Lepas cakap tu minta maaf lah, kita tak sengaja. Hari ni banyak kan orang buat konten-konten video kan di media sosial, lepas tersilap buat, orang marah, tiba-tiba minta maaf. Maksudnya sebelum buat fikir ke tak? Dia kalau sebelum buat dah fikir, lepas tu orang nak marah, orang nak salahkan, sebenarnya dah tak ada masalah. Selagi kita telah usaha fikirkan benda yang kita buat tu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, lepas tu orang nak kata apa, ikut orang. Yang penting kita dah pun fikirkan benda tu, dan kita dah usahakan benda tu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul kehendaki. Itu kaedah kita nak bercakap. Kalau rasa tak boleh nak fikir, jangan bercakap. Sebab tu kalau sakit, lebih baik diam daripada bising. Kadang-kadang ada orang sakit dia jadi beletir je panjang. Sebab bila kita sakit, otak kita tak boleh nak berfungsi sangat. Kita tak boleh fikir sangat. Akhirnya benda-benda yang kita cakap tu, masalahnya benda yang kita cakap tu menyakitkan orang, tapi benda tu dicatat oleh malaikat. Dan depan Allah boleh tak kita cakap, minta maaf ya Allah, masa tu aku sakit. Allah akan kata, dah tahu kamu sakit, otak kamu tak boleh jalan, kenapa kamu fikir? Kenapa kamu bercakap juga, kamu tak fikir? Kan? Itu maknanya kaedah dalam berkata-kata. Baik, muka surat 207, perenggan yang kedua tu. Kemudian Ibnu Arabi memberikan penawar kepada orang yang terlalu bercakap benar, agar dia mencari ilmu dan belajar mengenai keadaan-keadaan yang sesuai baginya untuk bercakap benar. Jadi bagi siapa yang betul bendul, ni ayat dia senang, betul bendul lah. Kita ni terlalu betul bendul, semua kita cerita, kan? Maka Ibnu Arabi punya cadangan nak atasi masalah ni ialah cari ilmu, belajar, sampailah kita boleh faham betul, kita tahu masa bila kita perlu cakap, masa bila kita tak perlu cakap. Jadi bukan semua benda kita perlu cakap. Ada benda bila kita cakap buat orang bergaduh. Berapa banyak tu bini-bini yang buat suami dia berperang dengan suami jiran sebelah. Sebab semua kita cerita, padahal bukan ada apa pun, saja nak cerita. Tapi cerita tu jangan sampai buat orang bergaduh. Dan kadang-kadang benda yang kita cerita tu dah selesai pun masalah ada. Contoh kan, kucing orang sebelah duduk berak kat depan rumah kita tiap-tiap hari. Kita ni sakit hati lah. Tapi orang sebelah tu dia usaha juga, dia beli pasir, dia ajar kucing dia berak kat tempat pasir tu. Tapi makan masa. Sampailah setelah misalnya 2 minggu kan, selepas 2 minggu settle dah masalah. Tapi masa tu hati kita tu bengkak je kan. Kita geram je duk, rasa macam sakit hati sangat. Masalah dah selesai masa tu, tapi sebab sakit hati yang 2 minggu lepas tu tak lepas lagi, belum lepas. Suami kita outstation 3 minggu. Dia balik je lepas 3 minggu, kita bercerita dengan dia. Tahu tak, kucing orang sebelah tu duduk berak depan rumah kita tiap-tiap hari. Cerita tak habis lagi. Tapi lepas tu suami kata pergi buat kopi je. Kita pun buat kopi. Noktah kat situ, cerita tak habis lagi. Tapi si suami dah tangkap, kucing rumah sebelah buat masalah. Dia pergi gaduh dengan orang sebelah, padahal masalah dah selesai. Maksudnya sepatutnya cerita ke tidak? Tak cerita. Tapi boleh tahan tak cerita? Itu susah. Sepatutnya memang tak cerita. Cuma kaedah dia jangan duk tahan macam simpan bom. Bila simpan bom, bom tu hidup, dan satu masa dia meletup. Jadi kaedah tahan adalah matikan bom tu. Macam nak matikan bom tu? Fikir benda lain. Dah lupakan benda tu ada dalam fikiran kita. Kena ingatlah, kalaulah kucing tu buat kita, yang pertama, kucing tak bersalah. Kita kata dia ada tuan dia dah bersalah. Baik, tuan dia kan dah usaha untuk mengatasi. Sebab haiwan ni memang susah nak dikawal. Kita sebagai yang jiran sebelah tu, itu yang perlu kita fikirkan. Tapi sebagai owner kucing, sebenarnya ada sebagian ulama mengharamkan bela kalau sampai menyakiti jiran. Kalau boleh, kalau kita nak bela dengan cara yang tidak menyakiti jiran kita.
kan, dengan cara najis dia. Tak tahu kenapa najis kucing tu bau dia masya-Allah kan. Kencing dia pun bau kuat kan? Dia punya berak dia pun bau kuat, tak tahu kenapa kan. Kambing tak macam tu pula, padahal kambing lagi besar daripada dia. Kadang saya fikir kot, kenapa kambing punya najis tak bau kuat sangat kan? Sebab dia makan rumput. Ada binatang lain yang makan binatang kotor-kotor tapi najis dia tak kuat juga kan. Tu ular. Ular makan lagi dahsyat makanan dia, tapi dia punya najis dia kadang kita tak perasan pun. Orang tanya, dia ada najis ke? Ada. Dia ada lubang nak keluar najis? Ada. Walaupun badan dia nampak panjang macam tak ada lubang, ada lubang dia kat belakang juga. Siapa bela ular dia tahu. Saya suka juga tengok konten-konten. Saya tak bela tapi tengok konten ular-ular ni kan. Ular ni makhluk yang agak special untuk kita fahami dia kan. Dia ada perasaan juga kan. Cuma kita selalu kalau kata ular je kita tak suka. Padahal dia makhluk Allah. Jadi dia ada special sikit. Ular ni kalau cara dia tunjuk sayang ke orang macam mana? Ada. Dia sayang juga manusia. Ada manusia yang layan dia dengan baik, dia sayang. Macam mana cara dia tunjuk sayang ke orang? Itu Indonesia. Cara dia tunjuk sayang, dia buat love badan dia. Badan dia lengkokkan bentuk love. Dia sayang orang. Cara dia main dengan kita bukan macam cara kita main. Cara dia main, kepala dia patuk-patuk. Cara dia main. Jadi dia ada special dia. Tapi najis dia tak bau teruk macam kucing. Jadi tak tahu Allah alam apa dia punya rahsia kan. Tapi maknanya kita kata kita ambil hikmah dan kita memahami bahawa sebenarnya apa pun intinya dalam kehidupan kita, apa yang kita suka buat sekalipun, yang penting dia tak mengganggu hubungan sesama manusia. Yang suka bela ular, dia tak boleh dalam kejiranan yang umum ni. Kalau duduk kawasan perumahan, sekali terlepas ular dia pening satu kampung. Tak boleh lah. Dan dia kalau nak bela, saya pernah pergi dekat Perlis tu, ada satu tempat tu. Dia bela kuda, dia bela ular sawa dalam kandang lah. Tapi memang rumah dia jauh pada orang. Ular sawa ni dia tak bisa. Cuma dia belit. Belit dia yang sakit. Tapi dia takkan belit suka-suka hati. Dia ada sebab. Kalau dia disakiti, dia ada sebab lah. Dia binatang, dia ada naluri. Dia ada naluri perasaan dia akan bertindak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan juga. Kalau dia rasa aman, tenang, cukup makan. Kalau dia cukup makan, dia takkan makan manusia. Kalau dia rasa tenang dengan kita, dia takkan sakiti kita. Itu prinsip tu. Itu baiknya binatang banding manusia. Manusia kadang-kadang ada yang kita layan dia dengan baik, malah dia yang sakiti kita. Sebab dia ikut suka dia. Dia tak ada prinsip. Baik. Itu kaedah dia, maknanya kalau nak menjaga perkataan, nak contohnya cerita-cerita dalam hidup kita ni, bukan semua kita perlu cerita ke orang. Ada yang kita, kalau benda tu dah selesai, dah tutup kamus. Sebab tu kadang-kadang jadi pelupa ni ada kebaikan dia. Antaranya lupa dengan kisah-kisah tertentu yang kita tak perlu cerita pun ke orang. Ini dalil untuk orang yang pelupa. Kalau orang yang kuat ingatan ni, cabaran dia tu lah, dia ingat belaka semua yang orang buat dia. Ingat sebiji-biji tu. Tapi kelebihan dia pula, dia kuat ingatan lah. Orang yang pelupa ni, kekurangan dia pula, lupa habis semua benda. Susah juga. Jadi masing-masing ada kelebihan kekurangan. Kita yang mana? Kalau kita termasuk yang kuat ingatan, maka mujahadah kita adalah untuk kita melupakan yang tak baik. Atau memang tak boleh lupa, jenis ingat belaka. Kalau ingat belaka tak apa, banyakkan zikir, ganti fokus kita. Jangan duk fokus kepada apa yang orang buat kat kita, tapi fokus kepada ingat Allah dibanding ingat manusia. Bagi yang pelupa, maka mujahadahnya jangan sampai sifat lupa kita ni buat orang keliling kita kelang kabut. Susah kan? Asyik-asyik lupa kunci, kan? Lupa kunci pintu rumah, lupa masak air kat dapur, lupa tengah buat barbecue, rupanya barbecue rentong. Kan? Lupa habis berlaku, lupa tengah tak ada air baldi dalam bilik air, habis banjir satu rumah. Kan? Itu kan jadi memudaratkan orang sekeliling kita. Yang tu kita mujahadah kita kat situ. Jadi masing-masing kita ni memang ada benda yang kita perlu perbaiki dalam hidup kita. Baik. Ada peringan seterusnya disebut manakala dalam mencegah kemungkaran, ia merupakan salah satu daripada perkara wajib bagi seorang Muslim. Namun kata-kata ini sekalipun wajib,
ia tetap memerlukan kebijaksanaan, kerana kadang-kadang diam itu lebih baik dari berkata-kata pada waktu tersebut, dan ada ketikanya bertindak adalah jauh lebih memberi kesan berbanding berkata-kata. Baik, ini sebab isu dia kita bincang tadi tentang perkataan yang wajib. Perkataan yang wajib ni maknanya berkata jujur, berkata perkataan yang wajib ialah mencegah kemungkaran juga. Jadi berkata jujur tadi ada had dia, kita dah jelaskan. Mencegah kemungkaran. Baik, macam mana mencegah kemungkaran ni? Kalau kita tak cegah, maknanya kita diam, dosa. Masalahnya hari ni, kalau semua dosa-dosa tu kita nak tegur, jenuh kan? Misal kata kita keluar pergi shopping mall, tak shopping kita, nak tegur orang pasal orang pakai macam-macam gaya kat situ. Tak tutup aurat. Jadi kita duduk kat tepi tu, habis semua orang yang lalu kita tegur. Tak shopping, kita baik tak payah pergi shopping mall. Jadi macam mana tu yang supaya diam kita tu tak bawa kepada dosa. Sebab kalau diam daripada mencegah kemungkaran itu dosa. Jadi maknanya kaedahnya adalah kita kena fikir sebenarnya dalam mencegah kemungkaran ni. Kaedah dia kita kena fikir. Jadi ada kaedah bercakap. Kalau kita fikir kita rasa cakap pada waktu ni lebih memberi kesan, maka kita cakap. Ada bentuk yang kedua, tindakan. Bertindak. Jadi kalau kita rasa bertindak sesuatu pada masa ni bagi kesan, maka kita bertindak. Tak payah cakap apa-apa. Ada ketika diam, mendiamkan dia saja, itu dah jadi satu bentuk mencegah kemungkaran. Contoh mendiamkan ni kadang-kadang kaedah gini, kita tu yang jadi teladan. Jadi orang nampak kita tu walaupun kita diam tak cakap apa-apa, tapi dia nampak kita je, dia dah segan. Katalah dia tengah rancak mengumpat kan. Mengumpat pemain lagi kan, berapi-api. Nampak kita lalu je dia diam. Kita tak cakap apa pun, kita diam. Biasanya ustazah lah tu. Orang tak akan wafat depan ustazah kan? Maknanya itu kaedah salah satu kita membentuk diri kita dengan cara diam tu lebih baik. Maknanya tak perlu tegur pun masa tu, tak payah cakap. Kalau diam saja orang dah berhenti daripada buat maksiat, maknanya kita tak payah cakap apa-apa. Walaupun orang kata masa tu jadi diam, masa lain dia mengumpat je buat, masa lain cerita. Dia tak apa kan, pelan-pelan macam tu. Baik, itu tindakan pula. Misalnya kita orang yang ada kuasa kat satu tempat, kita boleh buat undang-undang kan. Undang-undang misalnya pakaian kan, wajib tutup aurat kalau masuk. Katalah kita owner shopping mall, boleh kita buat boleh buat undang-undang gitu. Shopping mall ini wajib tutup aurat. Lepas tu orang tak datang. Nasib lah kan. Sebab tak jadi budaya tempat kita. Kalau di Aceh kan wajib kan. Sampai pramugari pun terpaksa juga pakai, walaupun bajunya ketat tapi tetap tutup lah, tak nampak kulit kan? Pakai tudung, walaupun dia asalnya tak pakai tudung. Sebab undang-undang kat sana, kalau pramugari tak pakai tudung, tak dibenarkan landing flight dia. Terpaksa lah dia buat. Itu maknanya tindakan. Tindakan yang tak payah cakap apa-apa. Ada setengah tu kita kena cakap. Jadi dalam bab kemungkaran ni memang ada step dia. Itu maknanya perkataan yang baik apabila kita ucapkan dia mengubah sesuatu. Contoh kalau bab kena masa open house ni kan, banyak orang ambil makanan lepas tu tak habiskan. Kita pun hidang kan. Memang biasanya kita akan hidang satu pinggan yang satu dos makan. Misal katalah sate kan, orang hidang sate, sepinggan sate takkan letak satu cucuk kan. Ada ke masjid ke rumah siapa kalau hidang sate tu secucuk je sepinggan? Tak kan? Orang akan letak minimum 3 atau 5 kan. Jadi ada orang bila dia nak makan semua benda, 5 ni biasanya kita tak makan benda lain dah hari biasa. 5 tu dah kenyang. Dengan nasi ipit dia, dengan dia punya ulam-ulam semua dah cukup kenyang. Tiba-tiba hari tu kita nak makan lagi biusuk, makan lagi laksa, kambing golek lagi. Lepas tu air nak minum lagi 2-3 gelas, ada 2-3 jenis air. Buah lagi nak makan, aiskrim lagi nak makan kan. Jadi akhirnya 5 cucuk tak habis. Bila tak habis, ni ada kawan cerita, dia kata dia ada yang dia tegur dia kan, dia cakap, kita kena tanggungjawab tau makanan yang kita ambil. Orang tu terasa hati tersentak, tapi terdiam dan kemudian malu untuk ambil makanan lagi. Mana ada kesan kan, walaupun dia tak kenal mana pun orang tu. Dia pernah lah selisih jumpa, tapi dia tak kenal sangat. Maknanya ada kesan. Ada orang dia diam, dia pandang je. Ataupun ambil gambar kan, kejap nak ambil gambar makanan tak habis. Ambil gambar. Itu pun bentuk kaedah kita. Maksudnya tak mesti kita
bercakap ataupun tindakan kemudian ambil gambar dulu, nanti berapa hari ke mungkin berapa tahun lepas tu kita upload tu kan, menunjukkan inilah cara pemakanan orang Malaysia yang suka tak habis. Saya ada juga koleksi tu gambar-gambar. Mungkin satu hari akan keluar dah tu kan cerita dia, sebab dia fenomena yang sangat menyedihkan. Membazir ni saudara setan. Kita membentuk diri kita jadi saudara setan. Tu berat tu kesan dia. Panjanglah cerita dia kalau nak cerita. Baik. Itu mengenai kata-kata yang wajib. Jadi itu salah satu daripada kata-kata yang baik, iaitu bila kita punya perkataan tu, kalau kita bercakap hukum dia wajib. Maknanya kalau diam berdosa. Itu memang confirm akan baik di sisi Allah SWT. Baik, insyaAllah sampai situ. Yang nanti kita tengok mengenai kata-kata yang sunnah lah. Jadi yang sunnah pun hukum dia maknanya termasuk dalam kategori kata-kata yang baik. Baik, insyaAllah sampai sekadar tu. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus